بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak. Apabila kamu menjatuhkan atau melaksanakan hukuman sesama manusia, hendaklah berhukum dengan adil. Sesungguhnya Allah telah menyampaikan nasihat tentang amanah ini sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini adalah surah An-Nisa, surah ini adalah An-Nisa ayat yang ke-58. Ayat ini adalah tentang asas ataupun dasar tentang pembinaan sebuah negara, ya. Pembinaan dalam pemerintahan sesebuah negara yang dikehendaki oleh Islam. Jadi asas pemerintahan itu ada dua. Yang pertama, menyerahkan amanah kepada yang berhak, dan yang kedua, menegakkan keadilan. Okey, kita tengok yang pertama. Asas pembinaan negara yang pertama ialah menyerahkan amanah kepada orang yang berhak. Okey, tengok ya. Apakah sebab nuzul ayat ini? Allah menyuruh menyampaikan amanah. Ayat ini turun berkenaan isu Osman bin Abi Talhah yang merupakan juru kunci ataupun pemegang kepada kunci pintu Kaabah. Kisah ini bermula apabila Rasulullah SAW bersama dengan muslimin memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah yang berlaku pada 10 Ramadan tahun 8 Hijrah. Rasulullah masuk ke Mekah, kemudian tawaf 7 kali, kemudian Rasulullah minta kunci pintu Kaabah. Dan Osman bin Abu Talhah pun bagi pada Rasul, dan Rasul buka pintu Kaabah. Apa yang berlaku? Dalam tu penuh dengan berhala-berhala yang beratus-ratus. Jadi Rasulullah memusnahkan semua berhala yang ada di dalam Kaabah dengan tongkat baginda. Kemudian baginda keluar dan berpidato. Rasulullah SAW menyebutkan La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Shadaqa wa'dah, benarlah janjinya. Wa nasara abdah, dan dialah yang menolong hambanya. Wa hazamal ahzab wahda, dan dialah yang menghancurkan tentera Ahzab. Inilah syair ataupun yang dibuat sebagai syair, kata-kata kalimat dalam takbir raya yang kita baca kan. Jadi selesai Nabi berpidato, Sayyidina Ali minta kunci itu daripada Nabi SAW. Tapi Nabi tak bagi pada Sayyidina Ali, walaupun Sayyidina Ali minta. Rasulullah panggil, mana Osman tadi kan? Mana Osman? Jadi Rasulullah bagi pada Osman bin Abi Talhah kunci tersebut seraya membacakan ayat ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi ayat ini diturunkan sempena menyerahkan amanah pada orang yang layak. Yang berhak memegang kunci ini ialah Osman, iaitu keturunan yang sejak Nabi Ibrahim lagi. Anak-anak keturunan Nabi Ibrahim memang dialah yang memegang kunci Kaabah ini. Okey, itu yang pertama, sebab nuzul. Kemudian kita tengok pula tujuan umum ayat ini ya. Ayat ini menurut Ibn Taymiyah dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah, Ibn Taymiyah berkata, maka wajiblah atas penguasa menyerahkan suatu tugas itu dari tugas-tugas kaum muslimin kepada orang yang cekap untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian Sayyidina Umar berkata, sesiapa yang memegang kuasa kaum muslimin lalu diangkatnya orang lain atas dasar pilih kasih ataupun dasar hubungan kekeluargaan, maka dia telah berkhianat kepada Allah, khianat pada Rasul, dan khianat pada kaum muslimin. Jadi pemimpin semua peringkat, pegawai-pegawai, ketua negara, menteri-menteri, semua pengarah-pengarah, bahagian-bahagian pemilihan jawatan, apa sahaja yang berkaitan dengan negara, hendaklah teliti menyelidik dahulu dengan teliti, dengan betul resume-resume, kelayakan-kelayakan, kemahiran-kemahiran seseorang itu sebelum dilantik pada jawatan yang ditawarkan. Jadi amanah ini mesti dilaksanakan. Jika tidak, akan berlakulah kehancuran, kerosakan, ketirisan dan sebagainya seperti mana berlaku pada hari ini. Kemudian asas pembinaan negara yang kedua ialah menegakkan keadilan. Seperti mana ayat kan, wa antahkumu wa idza hakamtum antahkumu bil adl.
Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kamu berhukum sesama manusia, hendaklah kamu berhukum secara adil. Inilah asas pembinaan negara yang dikehendaki Islam, iaitu tegakkan keadilan, tak kira siapa pun. Jadi sekiranya berlaku hukuman ataupun perbicaraan ataupun orang yang melakukan kesalahan, penguasa ataupun pemegang teraju hukum hendaklah ingat sumber hukum yang asal adalah hukum Allah SWT, dan itu yang perlu ditegakkan. Nabi SAW pernah berkata, Lau Fatimah bintu Muhammad sarakat, kalau Fatimah bintu Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku nescaya akan potong tangannya. Begitu juga maknanya tidak ada pengecualian walaupun anak seorang pemimpin. Kemudian dalam surah Ahzab disebutkan bahawa semua isteri-isteri Nabi akan dikenakan hukuman sekali ganda sekiranya mereka melakukan kesalahan berbanding dengan orang biasa. Innallaha kana sami'an basira. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, sama ada melaksanakan ke tidak amanah ataupun keadilan. Jadi dengan menjaga kedua-dua benda ni, iaitu yang tadi tu amanah, serahkan pada orang yang layak, orang yang betul, dan kedua, lakukan keadilan, nescaya akan berlakulah keamanan, ketenangan, keharmonian dalam sebuah negara. Seperti mana disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, seorang perempuan berjalan seorang diri dari Hirah ni satu tempat di Iraq ke Makkah seorang diri, tidak ada yang mengganggu keamanannya. Jadi bila semua orang amanah, takkan ada orang jadi pencuri, takkan ada orang jadi perompak, kan, tidak akan jadi orang jadi penjahat. Jadi perempuan ni biasanya takut, kan, jadi boleh jadi berani. Itu hanyalah analogi saja, kan, boleh berani berjalan walaupun seorang diri, sebab semua orang telah menjalankan amanah dalam diri mereka. Jadi amanah ni ada 3. Yang pertama, amanah hamba dengan Allah, kan. Amanah dengan Allah ni macam mana cara dia? Ikut suruhan Allah, patuh apa yang diperintah Allah, jauhi larangan, maka kita akan jadi orang yang amanah dengan Allah. Yang kedua, amanah sesama insan. Amanah sesama manusia inilah yang banyak, kan, sesama manusia, sesama hamba. Apa saja jawatan yang kita pegang, profession yang kita ada, kita sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai cikgu, sebagai kerani, sebagai nurse, doktor, menteri, pengarah, semua itu adalah amanah. Jalankanlah tugas kita kerana Allah SWT, kerana innallaha kana sami'an basira. Allah mendengar, Allah melihat apa yang kita ucap, apa yang kita cakap, apa yang kita ambil, apa yang kita terima. Allah melihat semua tu. Sekiranya kita tak amanah terhadap tugas dan tanggungjawab kita pada keluarga kita, pada masyarakat kita, maka kita adalah dikira orang yang khianat. Itu amanah yang kedua. Amanah yang ketiga ialah pada diri kita sendiri. Jagalah iman kita, jagalah kesihatan kita, jagalah akidah kita, jagalah jadilah orang bersyukur, janganlah ikut hawa nafsu, jagalah keselamatan diri kita. Itu sebabnya tak boleh membunuh diri kita sendiri. Kita kena jaga diri kita sendiri. Itu adalah amanah pada diri kita sendiri. Jadi nak selamat di akhirat, jagalah diri kita di dunia ni dengan melakukan perkara yang baik. Okay. Jadi dalam ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha sampai habis tadi, dia kita lihat mendahulukan amanah dulu. Sebut pasal amanah, kemudian baru cerita pasal adil. Kerana apa? Kerana amanah itu adalah asalnya duduk dalam diri manusia. Dalam diri manusia. Jadi apabila baik, kan, amanah tu duduk dalam diri, maka sifat-sifat buruk takkan boleh masuklah. Sekiranya tidak ada amanah, maka sifat-sifat buruk akan muncul, seperti munafik, kan. Itu sebabnya dalam hadis Rasulullah sebut ayatul munafik salasun. Tanda munafik tu ada 3. Iza haddasa kadzaba, bila cakap bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia mungkir. Wa iza tumina khana, bila dia bagi amanah dia khianat. Itu sifat munafik. Bila tak ada amanah, dia akan jadi khianat. La imana liman la amanatalah. Tak dikira tak ada iman. Tak ada iman lah orang tu kalau dia tak amanah. Wala dina liman la ahdalah. Orang tu tidak dikira beragama. Tak ada agama orang tu kalau dia tidak menunaikan janji. Selalu membongak, selalu membohong, kan, menipu orang je. Asalkan buka mulut je bohong, kan. Jadi na'udzubillah min zalik. Jadi itu saja qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.